Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam negaraku Malaysia. Salam COVID. Semoga semua selamat. Okey. InsyaAllah kita laksanakan apa saja arahan yang berkuasa dari masa ke semasa agar kita semua selamat dan ikut arahannya lah. Jadi untuk pada petang ini saya tak nak melengahkan masa. Saya tahu ada di kalangan cikgu agak sibuk dan ada beberapa perkara lah yang perlu diselesaikan. InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk menyampaikan semua perkara ini yang berkaitan dengan taklimat perubahan prosedur kolokium TS25 peringkat daerah Darul. Jadi sebelum saya melanjutkan, dulu cikgu-cikgu dah terima surat berkaitan ini, berkaitan kolokium TS25. Okey, kemudian apa yang berlaku? Kita dihadapi dengan satu pandemik COVID-19 yang mana program kolokium kita terpaksa ditunda, kan? Jadi bukan bermakna kita membatalkan kolokium tu, tapi kita mencari alternatif dan alternatif yang lain lah untuk memastikan kolokium ini berjalan. Sayang lah, jadi ini merupakan satu-satunya rintis lah bagi daerah kita, daerah Darul, yang mana julung kalinya kolokium diadakan. Okey, dan kita akan cuba yang terbaik lah. Jadi kolokium ini seperti nama dia, kolokium TS25, dia memang ideanya berasaskan TS25, Sekolah Transformasi 2025. Jadi kolokium ini diwujudkan untuk semua sekolah, khasnya sekolah TS25, termasuk sekolah yang dibimbing oleh SIC Plus PPD Darul. Okey, pada tahun 2020 ini. Jadi antara objektifnya, latar belakangnya, kenapa kita nak buat kolokium, kita akan bincangkan lepas ni. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat pada slideshow ini, kita lihat pada urus setiap program. Okey, nama saya Muhammad Zulfadli bin Sidek, SIC Plus Sains dan Matematik. Okey, itu merupakan perubahan pada jawatan SIC Plus, yang mana jawatan SIC Plus dia dah berubah lagi sekali dan kali ini dia lebih kepada bidang. Okey, bidang. Macam saya untuk bidang sains dan matematik. Okey, saya Cikgu Ismail dari SIC Plus Sains Sosial PPD Darul yang ini orang baru di PPD Darul, tapi orang lama juga dalam SIC Plus. Berpindah dari Limbang, PPD Limbang 29 dari bulan 6. Saya melapor diri di PPD Darul. Salam perkenalan, selamat berjaya pada semua penolong kanan, penolong bidang, panitia, semua panitia TS25, semua sekolah TS25 berjaya semuanya, selamat berjaya. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Saya asal dari Kampung Lama, Belawai. 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 Melanau enggak? Okey. Saya semualah. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Ismail. Okey, terima kasih. Jadi minta maaf atas gangguan sebentar tadi. Mujur ada beberapa orang yang di kalangan pejabat ini menggunakan hotspot sendiri. Tidak termasuk saya lah. Jadi ya, itu tadilah sebentar tadi Cikgu Ismail bin Kedri, SIC Plus baharu bagi PPD Darul. Jadi maksudnya sekarang ni kita sudah ada 3 orang SIC Plus, saya Zulfadli, lepas tu Cikgu Siti Masmah, semua kenalkan dia SIC Plus Bahasa, dan Cikgu Ismail Kedri SIC Plus Sains Sosial. Jadi antara subjek-subjek sains sosial seperti sejarah, bagi Cikgu Ismail, geografi,
pendidikan moral. pendidikan Islam, Adalah subjek-subjek dia, pendidikan Islam, PJ, pendidikan jasmani. Sama lah PJ. Okey. Alright. Jadi kita tak nak lengahkan masa. Okey. Minta maaf atas gangguan. Jadi kita teruskan dengan slideshow kita. Jadi kolokium ini rasionalnya adalah dirancang untuk mengetengahkan hasil PBL inovasi guru-guru serta murid-murid di daerah Darul dalam bentuk perkongsian dan pertandingan. Okey, bertepatan dengan tema kolokium ini iaitu PBL, Pencetus Revolusi Industri 4.0. PBL tu Project Based Learning. Okey, pembelajaran berasaskan projek. Diharapkan agar kolokium ini dapat meningkatkan lagi minat guru dan murid terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin kompleks dengan penglibatan teknologi dan internet dalam menepani cabaran masa kini. Okey, itu rasional dia lah. Okey, objektif dia sekolah. Yang kedua, menyediakan platform di peringkat daerah Darul untuk murid-murid mempersembahkan hasil inovasi yang dibuat di sekolah, semasa aktiviti kelab dan persatuan, malah semasa sesi PDP di sekolah. Yang ketiga, memberi pengiktirafan kepada hasil penyelidikan PBL dan inovasi guru-guru dan murid-murid di daerah Darul. Yang last kali adalah melonjakkan motivasi guru dan murid untuk mencetus kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif sejajar dengan keperluan revolusi industri 4.0. Jadi kalau kita dapat lihat di sini memang ini, maksudnya ada projek, ada inovasi yang dihasilkan oleh cikgu dan juga murid-murid. Okey, anak murid kita. Jadi kalau kita dapat lihat di sini dia memang lebih kepada murid lah. Okey, dia lebih kepada murid. Tema dia, okey, ini adalah tema PBL Pencetus Revolusi Industri 4.0. Okey, apa itu PBL? Project Based Learning. Okey. Dan kolokium ini kita akan buat pertandingan. Jadi untunglah sebenarnya cikgu ambil peluang ini kerana kalau ikut kebiasaan macam saya sendirilah, nak join kolokium kena bayar. Paling minima punlah RM100. Tapi cikgu di sini bertuah bila nak join ni dia percuma. Dah lah percuma. Dapat hadiah pula tu. Dia ada 3 kategori di sini. Okey, kategori inovasi ini untuk guru. Okey. Inovasi projek murid sekolah menengah. Okey, dan yang ketiga adalah inovasi projek murid sekolah rendah. Jadi cuba cikgu latih ataupun ketengahkan murid itu untuk bentangkan inovasi ataupun projek mereka. Saya tahu ramai yang nak bertanya, macam ni sekolah rendah macam mana Cikgu Zul? Yang sekolah rendah ada budak prasekolah, ada PPKI. Okey, itu pun dikira sebagai inovasi bantu. Okey, kita galakkan dia. Itu kita cikgu bantu. Okey, kita kalau nak tahu rujukan lanjut berkenaan dengan PBL, cikgu boleh layarilah laman web ini. Ini adalah laman web dapat jangan risau cikgu, lain putus-putus tak apa. Nanti kita akan bagi cikgu link untuk video ni. Okey, kita dah yang ini merupakan website kita lah, website SIC Plus. Jadi dalam ini semua cerita yang daripada SIC Plus, sekolah dibimbing, sekolah TS25, aktiviti PLC, tip rujukan, hebahan, semua ada dalam ni. Okey, jadi ini adalah inovasi kita lah di peringkat PPD. Jadi apa-apa hal, rujuklah dekat website ni dalam terutamanya bab PBL. Ramai yang masih tak jelas apa itu PBL, Project Based Learning. Jadi boleh tengok dekat sini. Ataupun cikgu boleh Google lah. Google, tengok YouTube, sama aja. Okey ya. Okey, seterusnya. Ini tarikh penting. Okey, tarikh penting ni cikgu take note. Okey, tarikh dia 8 bulan 7 2020 itu hari ini.
Aktiviti program, taklimat, prosedur dan peraturan baharu kolokium melalui aplikasi Google Meet, melalui kod. Yang inilah. Peserta satu orang wakil dari setiap sekolah wajib. Wakil jak datang. Nanti maklumkanlah kepada rakan-rakan yang lain. Ada sekolah yang hantar 2-3 orang. Boleh, tak ada masalah. Dia nak dengar direct daripada saya. Lagi bagus. Okey. Peserta boleh mula join pukul 2 petang. Ini tadilah. Okey, lepas tu yang bawah tu, sebelum atau pada 31 Ogos 2020. Ini adalah tarikh akhir penghantaran inovasi atau projek secara bertulis dan video. Okey, secara bertulis dan video rekaman. Maksudnya bila nak hantar projek dalam dua format, iaitu secara bertulis dan juga secara video. Okey, nanti kita tengok macam mana format dia. Kepada pihak urus setia. Nanti kita akan tengoklah slideshow dia. Siapa urus setia ni? Kami lah, tak ada orang lain. Okey, kemudian pada 18 September 2020, hari Jumaat, kita ada kolokium TS25 peringkat daerah Daro 2020 dan pelancaran program transformasi sekolah 2025 di SK Hijrah Badung. Pelancaran untuk TS25 SK Hijrah Badung. Okey. Yang ini pada permulaan dia, pada asal dia, kita nak buat secara bersemuka, ada majlis lah, orang datang apa semua. Tapi oleh kerana COVID ni, PKP ni, kita tak dapat. Jadi, apa yang kita nak buat, kita akan laksanakan pada tarikh ini, tarikh 18 September, kita akan buat secara live. Okey, live YouTube, live Facebook. Kita tengoklah mana yang lebih sesuai. Tapi memang live lah, live streaming. Okey, penerangan lanjut seketika nanti. Nanti saya akan jelaskanlah macam mana. Dia yang pastinya pada tarikh itu, pada sebelah petang kita akan, pada sebelah pagi kita akan mainkan video, kita akan bagi link dekat grup PGB, pengetua guru besar, lepas tu kita akan viralkan. Macam style peringkat JPN hari itu. Macam itulah. Kita jadikan program tu secara live streaming. Maksudnya, kejadian tu semua dah direkam dan kita tayangkan secara video. Okey, dan program ini juga merupakan salah satu aktiviti Hari Guru peringkat daerah kita. Okey, kita ada sambutan Hari Guru lah peringkat daerah. Dan kolokium ini tadi merupakan salah satu sub dalam aktiviti Hari Guru peringkat daerah 2020. Okey. Kita tengok next slide. Ini adalah senarai kenyataan wajib. Ada 18 sekolah yang wajib sertai. Jadi kami akan tuntutlah kepada 18 buah sekolah ini. Ini sekolah-sekolah yang wajib minimum satu penyertaan. Okey, satu penyertaan minimum. Setiap sekolah ini, sekolah yang wajib ini adalah sekolah yang dibimbing SIC Plus dan juga sekolah TS25. Okey, seperti apa yang kita dapat lihat di sini. SMK Matu, SMK Semok, SK Kampung Pergau, SK Bawang Tian, SK Kampung Tebaang, SK Kampung Kut, SK Kampung Penibong, SK Kampung Pah. Lepas tu SMK Nomah, SK Campuran, SK Abang Gesar, SK Hijrah Badung, SK Orang Kaya Selai, SK Abang Galau, SK Tanjung Manis, SK Kampung Tekajong, SK Kuala Matu dan SK Kampung Nanga. Jadi semua 18 sekolah ini wajib hantar satu. Minimum satu. Lebih tak apa, tak jadi masalah. Jangan tak hantarlah, kena hantar satu. Okey. Tidak ada maksima penyertaan bagi setiap sekolah. Satu penyertaan bersamaan 4 orang ahli. Maksimum. Okey, 4 orang ahli maksimum. Maksudnya kalau ada satu tim budak tu kan, ada 4 orang. Okey, ngam dah 4 orang maksimum. Kalau ada 3 orang macam mana? Boleh juga, tak jadi masalah. Okey, tapi dia penyertaan 4 orang. Satu kumpulan. Okey, satu penyertaan 4 ahli. Jadi mohon alert lah. Okey. Jadi ini adalah penyertaan wajib. Kita akan lihatlah sebelum kita akan kumpul semua.
kita akan follow up baliklah bagi sekolah-sekolah yang buat penyertaan wajib. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyertaan terbuka. Maksudnya sekolah yang selebihnya itu adalah penyertaan terbuka. Tapi saya dengar ada panitia, ada sekolah yang nak masuk macam SK, apa nama sekolah Cikgu Tam? SK Stalon, SK Pasin. Saya dengar guru besar dia kata ada cikgu yang dah buat inovasi, dia nak bentang ambil wakil. Boleh? Boleh join. Okey, tak ada masalah. Hantar aja. Nanti kita akan tunjukkan macam mana format laporan inovasi itu beserta dengan macam mana format video tu. Okey. Kalau tak ada kumpulan, tak apa. Boleh, bagus ada kumpulan lah. Kalau ada inovasi cikgu, contohnya cikgu 4 orang cikgu. Gabunglah buat satu inovasi 4 orang. Satu penyertaan 4 orang ahli. Ada yang tanya dengan saya, boleh tak kalau 4 orang cikgu dari sekolah berbeza-beza? Jangan. Jawapan saya jangan. Satu sekolah yang sama, okey? Penyertaan satu sekolah yang sama. Saya tak nak nanti ada yang dari Bruit campur dari Kajong campur 4 orang satu kumpulan. Itu tak nak. Kita nak satu sekolah satu tim. Okey, satu sekolah satu tim. Okey, dan tidak ada maksimum. Maksudnya bolehlah hantar banyak mana pun boleh. Terutamanya dekat kategori budak. Okey, kita bagi peluang dengan budak sebenarnya dengan anak murid kita. Ambil peluang ni, bagi dia exposure untuk buat kajian, untuk buat pembentangan. Okey, jadi video tu tadi nanti kita cerita. Okey, ini kita masuk dalam format penulisan. Okey, kan dia hantar 2 jenis kan. Satu penulisan, yang kedua video. Ini format dia untuk penulisan. Okey, ini format untuk penulisan. Dia ada muka depan. Dekat muka depan tu ada tajuk inovasi projek. Okey. Yang kedua, nama kumpulan. Apa nama kumpulan? Seterusnya sekolah, kategori, nombor telefon dan juga email. Ikutlah font tu. Font size 16, 14, 14, 12. Okey, apa jenis font? Font Times New Roman. Okey, Times New Roman. Okey. Ada yang bertanya kalau satu kumpulan tu seorang cikgu saja bolehkah? Boleh, tak ada masalah sebab dia maksimum 4 orang. Okey, maksimum 4 orang. Kalau ada kumpulan cikgu tu seorang saja tak ada masalah. Kalau ada kumpulan murid tu seorang saja budak tak jadi masalah. Tapi maksimum dia 4 orang. Okey, maksimum dia 4 orang. Okey, ini penulisan inovasi ya. Penulisan inovasi muka depan. Seterusnya kita lihat dekat B, isi kandungan. Okey, isi kandungan. Jadi isi kandungan ni dia ada beberapa kriteria ni lah, nanti siapa yang dah siap cikgu punya penulisan baik, tambah baik sesuai dia, ikut format ni. Okey, yang nombor 1 abstrak tu dia tak termasuk nombor 1 lah. Okey, abstrak tu ringkasan sinopsis tentang inovasi dan projek. Ditulis dalam satu perenggan sahaja dalam lingkungan 150 sehingga 250 patah perkataan. Okey. Lepas tu masuk kepada pendahuluan. Pendahuluan ni biasa kita ceritakanlah pengenalan dia macam mana ini apa benda tu. Okey, nombor 2 penyataan isu dan masalah sebelum inovasi ataupun projek tu wujud. Okey. Kemudian nombor 3 objektif dan kepentingan projek. Okey, inovasi dan projek. Apa objektif dia? Apa kepentingan dia? Semua dalam tu. Okey, seterusnya yang keempat adalah kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran ni siapa yang guna projek tu? Itu maksud dia kumpulan sasaran. Siapa yang guna projek tu? Siapa yang guna pakai projek tu? Okey. Seterusnya yang kelima penerangan inovasi dia. Nota dia nyatakan langkah-langkah strategi yang digunakan. Jumlah langkah dia ataupun strategi itu bergantung kepada kreativiti guru. Sila nyatakan jika inovasi tersebut telah dipaten ataupun mempunyai hak cipta. Maksudnya di sini kalau inovasi cikgu tu dah pun dipaten ataupun ada hak cipta, maka besar lagi lah markah kumpulan tu. Okey. Tapi kalau tak ada pun tak jadi masalah. Okey, jadi masalah. Yang keenam, impak inovasi ataupun projek. Impak ataupun hasil inovasi perlu dinyatakan dengan jelas.
Yang ini boleh dibuat dalam bentuk jadual, raja, fotograf dan sebagainya, terserah kepada kreativiti guru. Okey, rasanya kenapa saya letak kreativiti guru? So, untuk sekolah rendah, cikgu kena bantu budak untuk buat penulisan ni lah. Cikgu bantu buat budak. Kalau dia biasa guna laptop lain lah. Kalau dia tak biasa, cikgu lah kena bantu dia. Okey. Melainkan kalau cikgu sekolah menengah. Kalau cikgu sekolah menengah, bolehlah minta budak tu sendiri yang buat penulisan. Lepas tu cikgu cek balik penulisan budak tu macam mana. Okey. Yang ketujuh, kesimpulan ataupun cadangan. Okey, cadangan ni lebih kepada for future lah, untuk masa depan. Apa cadangan dia. Okey, yang ke-8, lampiran. Lampiran ni biasanya kita letak gambar. Jadi mohonlah gambar-gambar tu semua masuk dalam lampiran. Okey, gambar foto hasil kerja murid, bahan yang berkaitan. Contoh, kalau inovasi itu tadi adalah teknik menghafal sifir, lampiran dia adalah jadual sifir, adalah guna jadual. Jadual tu semua masuk dalam lampiran. Okey, kemudian yang ke-9 adalah rujukan. Okey, rujukan. Senaraikan rujukan yang digunakan jika ada. Okey, yang ini biasanya taklah sedetail macam yang kita ambil master, ambil PhD, taklah. Ini yang penting janji ada aja dia punya maklumat dan dia punya konten lah. Okey. Jadi bila dah ada semua tu, cikgu compilekan dia, bilangan muka surat dia tak nyatakan. Okey, bilangan muka surat dia tak nyatakan. Janji semua elemen-elemen ni ada dalam penulisan tu. Okey. Janji semua elemen tu ada dalam penulisan. Okey, seterusnya C, format penulisan. Okey, dimohonlah kalau siapa yang buat penulisan tu pastikan dalam Word, guna Microsoft Word. Jangan hantar melalui PDF. Okey, hantar guna Word. Jenis tulisan Times New Roman, size font 12. Okey, kemudian langkau spacing 1.5, page layout normal, perenggan justify. Okey, bilangan muka surat maksimum 10. Okey. Di maksimum 10. Saya ingat tak ada maksimum tadi. Baru perasan. Okey, maksimum 10 muka surat. Tidak termasuk lampiran lah. So itu saya kata tadi, yang gambar-gambar apa semua masuk dekat lampiran. Okey. Masuk kat lampiran. Borang-borang ke apakah, itu semua dalam lampiran. Okey, cumanya yang bahagian B tadi tak boleh lebih 10. 10 tu dah maksimum dah. Dia punya muka surat. Okey. Seterusnya video. Tadi itu dari segi penulisan. Okey, sekarang kita masuk ke dalam dari segi video pula. Video pembentangan inovasi projek. Okey, macam mana video ni nak buat? Video ni ada 1.1. Boleh dibuat sama ada melalui rakaman terus atau rakaman yang diedit. Macam mana tu? Rakaman terus ni kita ambil contoh. Budak itu tadi dia ada buat, okey, contohlah kita ajar subjek pendidikan seni. Dalam subjek pendidikan seni itu budak menghasilkan projek. Projek dia adalah bekas pen. Bekas untuk letak pen. Okey, dia buat projek bekas untuk letak pen. Jadi dia pun buat pembentangan lah. Selamat pagi rakan-rakan, selamat petang, Assalamualaikum. Ini adalah pembentangan daripada kumpulan kami. Ini adalah bekas pen. Projek kami, ini projek kami adalah bekas pen. Budak yang membentang, cikgu bantu dia lah. Okey. Bekas pen ini telah dibuat melalui bahan-bahan terbuang dan kami guna, adalah dia guna. Jadi siapa yang tukang rakam, cikgu lah bantu dia. Bantu dia rakaman terus. Okey, sama ada diedit kah ataupun tidak diedit kah, itu ikut kreativiti masing-masing. Okey, dan sama ada nak guna telefon pintar kah, kamera digital, komputer kah, itu tak jadi masalah. Yang penting 1.2, video yang diambil, video yang dihantar, yang kami terima tu mestilah dalam keadaan landscape ataupun melintang. Okay, dalam keadaan landscape. Dan resolusi dia adalah 1280 kali 720 ataupun nisbah 16:9. Okey, tempoh video itu janganlah lama sangat. Cukuplah 5 minit sehingga 10 minit sahaja. Okey, 5 minit sehingga 10 minit sahaja video tu. Okey, yang ni jelas Okey. Apa nak ditayangkan?
dapat konten dalam video itu. Ini konten-konten dia. 2.1, kandungan video tu mestilah dia perkenalkan diri dulu. Okey, 2.1. Selamat pagi, apa khabar semua? Nama saya cikgu ini daripada sekolah ini. Tajuk kami ini. Kalau guna video secara edit, itu ada animation dia lah, kena tune lah. Okey, animation tu. Okey, lepas tu 2.2, penyertaan masalah, penyertaan isu dan masalah sebelum projek itu diwujudkan. Okey, ceritalah sikit apa masalah dia. Kalau dapat lakonkan masalah, lagi bagus. Okey. 2.3, objektif dan kepentingan inovasi. Ambil contoh kalau budak tu tadi bila dalam subjek PJ, pendidikan jasmani, budak tu menghadapi masalah nak kutip bola. Bila kutip bola belakang dia sakit. Jadi itulah masalah dia. Jadi bila objektif dia kena sesuai lah turutan penceritaan dia tu. Okey, 2.4, kumpulan sasaran. Macam tadi dah, ini pengulangan yang tadi. Bezanya yang ini dalam bentuk video. Maksudnya bila dalam bentuk video ni semua perkara ni perlu ada disebut dalam video tu. Okey. 2.5, penerangan inovasi. Macam mana inovasi tu diguna. Okey, langkah-langkah dia, strategi yang diguna. Jumlah strategi tu gantung kepada kreativiti. 2.6, impak inovasi ataupun projek. Okey, impak dia macam mana? Hasilnya perlu dinyatakan dengan jelas, boleh dibuat dalam bentuk jadual, rajah, fotograf dan sebagainya, terserah kepada kreativiti guru. Okey, kalau yang ini biasanya kita selitkan sikitlah apa kelebihan dia. Cuba bayangkan video ni umpama orang jual pada apa nama yang dalam TV tu? Cikgu Ismail? Yang selalu jual TV, Go-Shop. Cuba cikgu bayangkan yang buat projek ni dia nak promote barang dia nak promote dia punya inovasi. Cuba tengok macam mana orang yang dalam Go-Shop dalam TV tu dia promote barang dia. Macam mana? Macam itulah ambil idea dari situ. Lepas tu 2.7 penutup. Okey, 2.7 tu penutup. Okey, jelas ni video ni Jangan lama sangat. Dia dalam tempoh 5 sehingga 10 minit sahaja. Maksimum dia 10 minit. Okey Okey. Dan last kali ni adalah tarikh penting. Ingat tarikh penting 31 Ogos 2020. Hantar laporan bertulis dan video bermula 1 September hingga 17 September. Maksudnya bila laporan bertulis dan video tu telah dihantar, okey, kami semua dah terima, kami akan tengok video tu dan video itu kami akan tayangkan melalui YouTube. Okey, maksudnya kelak nanti kami akan bagi link YouTube tu dan pembentangan akan diadili oleh panel hakim dalam tempoh ini. Okey, tempoh 1 September sehingga 17 September. Adalah dalam 2 minggu. Okey, 2 minggu video itu ditayangkan dalam YouTube. Okey, sebab tu saya minta video tu tadi dihantar sebelum 31 Ogos. Bila video tu dah dihantar, saya akan masukkan dalam channel YouTube SIC Plus PPD Daro dan kita akan bagi link tu, terus itu kerja viral lah. Nanti siapa punya tuan punya video tu dia akan viralkan lah. Mohon untuk like. Sebab dalam pemakahan hakim tu dia ada ambil kira bilangan like pada video YouTube tersebut. Okey. Dan bilangan like pada video pembentang tersebut akan diambil pada 15 September 2020 hari Selasa pukul 4 petang oleh hakim. Maksudnya bila dah pukul 4 petang tu kalau bilangan like dia 100 lah kita ambil. Kalau dah pukul 5 petang jadi 500, minta maaf lah kita ambil sampai pukul 4 petang sahaja. Okey jelas Okey. Jadi itu sehingga 17 September. Kemudian pada 18 September 2020, inilah hari kejadian ni, hari kolokium. Yang mana yang ini ada tata cara dia yang lain, kita akan bagi link YouTube yang lain. Bermula dengan majlis perasmian sekolah TS25, SK Hijrah Badung, lepas tu ucapan daripada guru besar SK Hijrah Badung, ucapan daripada PPD, lepas tu ada pemakluman kepada pemenang. Okey, pemenang dia akan dimaklumkan secara maya terlebih dahulu. Okey, hadiah akan diberi kemudian. Okey,
bila dah pemenang tu diumumkan, kan ada 3 kategori kan. Kita akan mainkan video pemenang itu satu kategori satu video. Okey, satu kategori satu video kita akan mainkan. Lepas tu bila dah selesai, kita ada penutup, lepas tu selesailah. Okey. Jadi inilah tarikh-tarikh dia, saya rasa semua jelas. Dan last kali penghantaran penulisan dan juga video inovasi dan projek ulangan ya, hantar pada ataupun sebelum 31 Ogos 2020, email kepada ni siccppd.daro@gmail.com. Video pun hantar guna email ni juga. Saya rasa tak besar saiz video tu sebab dia 10 minit saja. 10 minit tak besar saiz. Masih boleh di email. Kalau tak dapat di email nanti PM tepi lah. Ni PM tepi dengan penyelaras ni. 3 orang ni, kami bertiga lah, tak ada orang lain. Okey. Saya rasa itu saja daripada saya. Jadi saya nak buka sesi ini kepada cikgu-cikgu. Mana tahu ada soalan nak tanya ataupun tak jelas. Silakan. Okey. Kita tengok satu-satu lah. Cikgu Abdul Khalid Bujang. Ya. Macam mana Cikgu Alvin? Ya, Google Drive pun boleh. Boleh juga, tak ada masalah. Nanti kami akan bagi link lah. Ya, kami akan bagi link. Bagus cadangan tu. Okey, nanti kami akan bagi link melalui Guru Besar lah. Nanti bila dah habis sesi ni kita akan ulang tayang balik video ni. Kita akan bagi link untuk video ni yang penuh. Lepas tu kita akan bagi juga link email, kemudian kita akan bagi juga link Google Drive tu lah. Okey, terima kasih Cikgu Alvin Wong atas cadangan. Ada soalan lain? Cikgu Amira Nurhida ada? Tak ada? Okey, Khairul Azlan. Okey, boleh masuk dalam chat lah. Boleh satu kumpulan campur guru dan murid. Contoh 2 guru, 2 murid. Okey, bagus juga soalan ni. Hadiah tu menuju kepada cikgu lah. Okey. Adakah menjawab? Je. Ya, sila. Mau tanya, mun biak ya dimpun edit video ada makah ekstra sih. Saya ada masalah ya. Saya ada masalah. Biak ini pun. Dia ada kriteria pemakahannya, dia ada kriteria dia sendiri. Mun sidak ya mun music ataupun edit sidak ya dimpun ada teks dalam video ya gini yo. Ada juga kah? Ada, dia ada makah untuk presentation, ada makah dia. Okey. Mau tanya ya aja. Saya ada masalah. Tapi mun nak emphasize, nak menekankan bahawa video ini telah diedit oleh budak sendiri, kena cakap lah dalam tu bawa besar sikit makah. Sebab dia ada pemakahan dia, ada rubrik dia pemakahan dia. Okey Terima kasih. Alright, terima kasih Cikgu. Ya. Nah, several participants left the meeting. Ada dengar tak suara saya, Sul? Assalamualaikum, selamat petang. Saya menyambung sikit lagi tentang soalan cikgu-cikgu tadi. Tentang pemakahan tu, surat sudah diadakan. Bersama-sama surat kita dah sertakan rubrik pemakahan lah. Okay, ada satu soalan lagi. Saya masih belum jelas. Ni, inovasi melibatkan bahan PDP kah yang akan dibuat? Inovasi ni dia tak kisah cikgu. Kalau
cikgu ada projek di sekolah pun boleh dijadikan inovasi. Kalau yang melibatkan bahan PDP pun boleh juga. Asalkan benda-benda tu berkaitan dengan projek ataupun inovasi, cikgu boleh ketengahkanlah untuk kolokium ni. Harap jelas lah yang tu. Hello? Jelas cikgu, jelas. Okey. Terima kasih. Sebab kami tak pasti ni sama ada suara kami ni didengari ataupun tidak. Ada penulisan dan video boleh dalam English. Boleh. Hantar sahaja. Boleh bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Okay. Cikgu-cikgu kalau ada soalan mungkin boleh tanya terus ataupun cikgu boleh type lah. Sebab kita ada sikit masalah lain di sini. Cikgu Zul sekarang dah putus balik. Okey, kalau guru dan murid dalam satu kumpulan bolehkah bagi murid PPKI? Maksudnya di sini guru-guru kena tolong murid PPKI lah sebab mereka tak boleh sendiri mengendalikan projek. Kejap Cikgu Zul bolehkah PPKI? Hello. Ya, Okey. boleh. Berkaitan dengan PPKI, SK Jabadong, saya rasa ada PPKI yang lain kah? Ada kan? Okey, jadi berkaitan dengan PPKI, macam contohlah di SK Jabadong, mereka ada projek, mereka ada projek seperti mitigasi, apa lagi, ada banyaklah projek mereka. Jadi cikgu perlu bantu mereka. Jadi yang itu kita boleh masukkan dia sebagai kategori murid sekolah rendah. Kategori murid sekolah rendah. Kalau macam PPKI tu, kita boleh masukkan dia lah. Apa projek yang dia buat. PBL, Project Based Learning, dia sebenarnya kita nak ajar murid kita macam mana nak melaksanakan sesuatu projek. Kita nak tengok dia punya kemahiran, dia punya disiplin. Jadi semua-semua tu kita nak ketengahkan. Kita nak ketengahkan. Jadi itulah projek. PPKI, kalau guru dan murid satu kumpulan boleh, tak ada masalah. Guru dan murid satu kumpulan tak jadi masalah untuk PPKI. Cumanya tadi ianya jatuh pada kategori murid. Bukannya jatuh pada kategori guru. Seterusnya kita lihat soalan projek yang dibuat oleh panitia sekolah boleh digunakanкah? Boleh, tak jadi masalah. Ambil contoh kalau ada kelab bola sepak. Lepas tu dia ada projek yang dia gunakan. Dan projek itu tadi pun budak yang akan membentang di bawah kategori budak lah. Itu pun kita boleh guna. Asalkan dia ada projek, ada inovasi yang diketengahkan. So projek yang penitia pun boleh, tak ada masalah. Unsur inovasi. Yang penting yang format tadi tu, format pelaporan yang bertulis dan juga video. Itu yang penting. Dari segi pemakahan, saya rasa tak ada masalah sangatlah. Pemakahan tu. Jadi kalau cikgu nak lihat, boleh sekejap saya tunjuk ni sekejap. Dari segi pemakahan ni. Kejap kalau nak lihat window. Yang ini seperti apa yang cikgu-cikgu dapat lihat. Ini adalah dia punya pembentangan tu lah. Tak dapat lihat kah? Kejap, saya kena tekan balik. Dapat lihat? Yang ini adalah dia punya pemakahan lah, rubrik. Nampak ? Ini adalah dia punya kriteria penilaian inovasi projek. Dia ada 6 bahagian semua. Bahagian 1 adalah creativity. Sekejap saya zoom. Nama pembentang, nama sekolah, tajuk university projek.
Bahagian 1 kreativiti. Kreativiti ni membawa 10 markah. Okey, kreatif lah sama ada baru ataupun diadaptasi berkaitan dengan pendidikan. Markah penuh. Okey, ni ada markah penuh dia. Bahagian 1. Bahagian 2 impak. Apa impak dia? Kita tengoklah impak dia. Dari segi outcome pembuktian jangka pendek, jangka panjang. Okey, yang ini 5 markah, 5 markah. Macam mana pencapaian dia, huraian dia, semua setiap satu tu ada markah dia. Okey, faedah sampingan, ini penilaian impak, pembuktian jangka panjang. Ini faedah sampingan. Okey. Itu bahagian 2. Ini bahagian 3, keberkesanan kos. Ini memang terperinci lah, kita nak tengok kos tu macam mana, berkesan ke tak. Okey. Kemudian kos harga, keuntungan, kemanjadian produk, impak produk, penjimatan masa, kelebihan. Kita akan tengok semua-semua ni. Okey. Kita ada hakim kita lah lantik. Kita akan lantik hakim untuk menjadi panel ni lah. Okey. Ini bahagian 4, replicability. Replicability ni maksudnya boleh tak benda tu diguna di sekolah lain. Penyebaran inovasi projek juga melalui pertandingan. Ada tak projek itu tadi dalam sekolah ada dibuat amalan terbaik ke tidak? Yang ini pun kita akan lihatlah. Okey. Dari segi peringkat negeri, peringkat negara, ambil contoh kalau projek tu tadi dah sampai ke peringkat negeri, besar lagi lah markah dia. Ataupun dah sampai ke peringkat negara. Okey. Penjualan, pengkomersialan, cara promosi dan hasil jualan. Ini kalau ada lah. Okey, ini kalau ada. Ini kesediaan teknologi, manual penggunaan. Kena lengkap lah. Ada manual dia macam mana. Okey, QR code. Ini memang tinggi dah level ni. Okey, tahap replikasi. Produk boleh digunakan. Produk sudah teliti keselamatan oleh pihak bertauliah. Ini semua-semua ni lah. Okey, ini kalau ada MyIPO sudah dipatenkan. Okey, hak cipta, sijil dinyatakan, nombor sijil. Okey. Kemudian yang kelima ni kepuasan pelanggan. Siapa pelanggan kita yang menggunakan produk kita tu, inovasi tu. Inovasi projek sama aja. Okey. Benda tu kedua-duanya akan digunakan. Okey, tapi cikgu jangan stres sangatlah dengan apa ni rubrik ni sebab kita nak penglibatan semua untuk hantar lah. Kita nak budak tu merasai ada penghantaran apa semua. Jadi ambil peluang ni lah. Okey, ambil peluang ni untuk melibatkan dirilah dalam kolokium. Okey. Okey, ini kepuasan. Ini pembentangan. Ini yang saya kata tadi dalam video pembentangan tu macam mana. Okey, ini ada dia punya rubrik lah. 20 markah pembentangan. Susun atur, grafik, warna, saiz font, kepadatan teks, kandungan, menepati tajuk, mencukupi, audio dia macam mana. Ini penyampaian ni, berkeyakinan. Ini dia, menarik perhatian, banyak like. Okey ya, banyak like. Seterusnya, kreativiti, inovasi, memaparkan ciri-ciri kreativiti, inovasi dalam persembahan. Okey, aliran idea yang baik antara ahli, semangat berkumpulan. Tu dia. 6 elemen ni. Ini dia punya agihan markah. Bahagian 1 sampai bahagian 6. Ini markah keseluruhan. Okey. Inilah dia borang yang akan digunakan oleh panel hakim. Ya, Cikgu Haris Cikgu Haris Hazwan, memang benar industri 4.0 itu more to digital and technology, memang benar. Sebab itu kalau kita lihat balik tema kita ni dia ke arah sana, tapi tak semestinya sana lah. Jadi untuk dalam konteks kita ini, kita lebih kepada PBL. PBL tu dia ke arah sana. Dia ke arah pencetus revolusi industri 4.0. Memang benar 4.0 tu dia digital, teknologi, memang benar. Tapi sebelum nak sampai ke sana kita masih dengan sedia ada ni dulu lah, inovasi ni dulu. Cikgu Zul. Ya, sila Cikgu Siti. Okey, tentang soalan industri 4.0 tu betul seperti yang cikgu kata.
dia banyak kepada digital dan teknologi. Tetapi selain daripada itu, kalau disebut IR 4.0 ni, kita ada lagi kriteria lain yang menyokong IR 4.0 tu, seperti pembelajaran sepanjang hayat, ciri-ciri flexibility, berasaskan industri, hybrid, program global, struktur kurikulum bukan konvensional. Dia banyak lagi kriteria lain lah selain daripada dua perkara tersebut lah. Salah satunya adalah pembelajaran berasaskan kerja, worksheet, work-based learning pun termasuk juga. Dan sekarang ni memang kita ke arah yang itulah, tapi belum lagi sepenuhnya lah. Okay, Zul? Okey ya. Jadi saya rasa semua dah jelas lah rasanya untuk pembentangan kita pada petang ini. Dan ada lagi soalan lain sebelum kita menutup sesi kita ni? Ada soalan lain, Cikgu? Tak ada soalan lah? Cikgu Ismail, ada nak respon? Cikgu Ismail Kediri? Ya, tanyalah, banyak cikgu bertanya, pertanyaan yang bagus semuanya. Dan apa yang penting ialah inovasi ini adalah sesuatu yang tidak juga baru lah dalam dunia pendidikan kita. Dia macam project based learning lah di sekolah. Benda yang simple saja. Untuk contohnya dalam pengajaran sains, contohnya bagi menyelesaikan sesuatu topik itu dengan mudah lah. Dia boleh buat satu inovasi macam itu. Tidak semestinya menggunakan digital, menggunakan komputer dan sebagainya, tidak juga. Dia based on innovation, macam bagaimana sesuatu projek itu boleh memudahkan sesuatu masalah yang berlaku di dalam pembelajaran atau apa saja perkara yang berkaitan dengan pendidikan atau subjek lah. Nah, itu dia. Sama ada PJ, muzik dan sebagainya, cikgu lebih arif lagi macam itu. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih. Cikgu Siti, ada apa-apa? Tak ada? Okey. Jadi daripada cikgu-cikgu saya buka kepada cikgu-cikgu, selamat datang siapa yang baru datang tu. Jangan risau. Kita ada rekod sesi ini dan saya akan bagikan link untuk video penuh ini. Okey, untuk rujukan semula, dan kita akan bagi juga email address beberapa benda-benda yang penting ni. Slideshow ni pun saya akan bagi juga, jangan risau. Dan untuk makluman semualah. Jadi mohon untuk alert dengan tarikh tutup tu, tarikh tutup tu dan kriteria pemakahan tu lah. Okey, jadi rasanya kalau tak ada soalan lain, ada soalan lain? Tak ada? Okey, kalau tak ada, merujuk kepada soalan yang tadi itu, ingat tema kita adalah PBL, Pencetus Revolusi Industri 4.0. Dia adalah pencetus tapi memang bermula dengan PBL. Jadi sekarang ni kita fokus kepada PBL dahulu, Project Based Learning. Kalau tak jelas apa itu PBL, Project Based Learning, kita boleh rujuk dekat mana-mana sumber yang ada lah, seperti dalam website SIC ataupun Google ataupun YouTube. Okey, boleh rujuklah di sana. Ada banyak sumber yang kita boleh gunalah untuk PBL. Tapi konsep dia, PBL ni dia lebih kepada projek ataupun inovasi yang kita guna dalam kelas ataupun di sekolah. Sama ada dalam panitia kita ataupun dalam kelab kita, kelab bahasa ke ataupun sukan ke, boleh guna. Okey. Yang penting dari segi penghantaran format tu, format penulisan dan juga video tu, format tu kena jaga. Okey. Dan saya rasa kalau tak ada persoalan lain,
berkaitan dengan kategori, okey. 3 kategori ya, ingat 1 kategori cikgu, nombor 2 kategori murid sekolah menengah, yang ketiga kategori murid sekolah rendah. Okey. Bila hantar tu kena cakaplah apa kategori dia. Kena cakap terus terang apa kategori dia. Sebab kita tahu ada murid, ada cikgu yang satu kumpulan. Okey, yang ini kena jelaskanlah. Bukannya apa? Hadiah dia lain. Dengan cikgu lain hadiah dia, dengan murid lain hadiah dia. Okey. Alright. Jadi kalau ada satu lagi, jangan campur sekolah lah. Dalam satu kumpulan 4 orang, jangan 4-4 sekolah yang berbeza. Biar pastikan dalam satu kumpulan, satu sekolah yang sama. Okey. Asalnya kalau tak ada soalan yang lain, kalau ada pun boleh PM tepi. Okey, pilih PM tepi. Dan insyaAllah kami akan bantu dari masa ke semasa. Just ingatlah sekolah-sekolah yang wajib tu. Ingat balik sekolah wajib tu, 18 sekolah wajib tu. Kena hantar. Nanti kami akan siasatlah, terutamanya sekolah TS25. Lagipun ini adalah kolegium TS25 kan. Jadi sekolah TS25 tu wajib hantar minimum 1. Okey, minimum 1. Tapi kalau nak tanya dengan saya akan kata seeloknya, paling bagusnya hantar budak. Okey, bagusnya hantar budak. Kita nak beri peluang budak untuk ketengahkan dia punya inovasi ataupun bakat dia. Okey. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Kalau tak ada soalan lain, kalau ada pun bolehlah PM tepi kelak. Selamat maju jaya. Semoga apa yang kita usahakan ini menghasilkan murid yang boleh menjadi generasi kita, generasi pelapis lah untuk pendidikan kita lah terutamanya. Okey, dan insya-Allah dia akan memberi kesan terhadap kemanjadian murid dan juga sekolah berkualiti, insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan lain, kita tutuplah sesi kita pada hari ini dan sehingga berjumpa lagi. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian. Ya, Cikgu Zaini, ada apa nak cakap kah? Saya ada PM sebelah tadi. Dah. Pembentangan ini diemailkan secepat mungkin lah supaya penyampaian kepada maklumat tu dengan cepat kita boleh beritahu kepada guru-guru kita. Tak ada masalah Cikgu Zaini. Terima kasih. Ya. Ya, akan dihantar sebab dia perlukan masa juga untuk proses record video ni. Ya, nanti kami akan sebarkanlah maklumat tu. Okey, terima kasih. Ada lain kah? Tak ada. Okey. Ya, kami akan hantar kepada guru-guru besar lah maklumat-maklumat ni. Tak, video lengkap ni. Video lengkap Google Meet ini. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, kita tutuplah majlis kita pada petang ini, sesi kita pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian dan kerjasama. Saya tahu cikgu pun busy. Dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi atas sokongan dan juga dorongan. Saya tahu cikgu lepas ni kena plan macam mana dengan budak tu nanti. Saya tahu memang banyak kerja tu. Tapi saya yakinlah bahawa setiap kerja yang kita buat tu, kita lillahi ta'ala lah. Memang ada hikmah dan rahmatnya kepada diri kita dan juga dunia sana satu lagi. Okey, jadi itu saja daripada saya dan rakan-rakan SSC Plus. Selamat Hari Guru, selamat beristirahat dan semoga selamat maju jaya dalam apa jua yang dikerjakan. Terima kasih.